الكرام شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisqa. Situ. Istisqa bermakna talabus suqyah. Istisqa mana sin cinta ditalab. Sin dengan ta tu mana talab, mana tuntut. Mana istisqa mana talabul maghfirah. Istighfar mana talabul maghfirah. Istisqa talabus suqya, mana menuntut akan hujan, tuangan mana dari langit, itulah hujan. Ini bab yang menyatakan sembahyang minta hujan. Bermula sunat muakkadah, sunat yang kuat dituntut. Sunat yang kuat dituntut bagi tiap-tiap seorang yang mukim. Sunat muakkad setiap orang yang mukim dan juga orang yang musafir yang memohonkan hujan, memohon hujan kepada Allah Ta'ala kerana hajat akan air. Jikalau kerana hajat isi negeri Islam yang lain sekalipun, walaupun hajat tu bagi negara Islam yang lain boleh. Jika tiada mereka itu fasik dengan syarat dia bukan fasik dan tidak bid'ah, bukan dia ahli bid'ah dan tidak disesat i'tikadnya, dengan bahawa dia muslim, akidah dia sahihah, akidah dia betul, maka kita boleh tolong mintakan akan hujan biar berlaku kemarau, tu maksudnya. Maka ini dipanggil sunat yang bersebab. Sebab sunat tu ada sebab, ada sunat yang berwaktu. Ya, sunat dia ada dua. Satu sunat mutlak, satu lagi sunat yang muqayyad. Sunat yang muqayyadah, dan sunat yang dikaitkan. Maka sunat yang dikait itu ada dua, sama ada dikait dengan sebab atau dikaitkan dengan masa. Kalau masa tahajud, duha, itu kait dengan masa. Kalau sebab, seumpama minta hujan, sebab apa? Kemarau. Itu contoh ni. Habis. Maka minta hujan itu atas tiga bahagi. Bila berlaku saja kemarau, minta hujan tu ada tiga cara. Ya, bahagian yang pertama dengan minta doa tiap-tiap seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing seorang diminta Allah lepas sembahyang ke apa semua, minta sembahyang asal dia berdoa je. Ataupun dia berhimpun pada barang ketiga yang dikendakinya. Mana yang pertama tu diminta doa, ya, seorang diri, atau kalau dikendaki secara bersama-sama ramai-ramai, ya, maknanya dia doa saja, dia tak sembahyang, dia minta doa saja. Satu. Bahagian yang kedua adalah ia dengan minta doa kemudian daripada tiap-tiap sembahyang. Tiap-tiap sembahyang maka dibaca doa memohon hujan, minta atau tuangkan air daripada langit, maknanya. Itu yang kedua. Bahagian yang kedua adalah minta doa kemudian daripada tiap-tiap sembahyang. Dan dikalau sembahyang sunat sekalipun dan di dalam khutbah Jumaat dan barang sebagainya, kerana doa kemudian dari sembahyang terlebih hampir kepada mustajab, mana diterima. Itu dua. Jadi doa pertama tadi sendirian beramai-ramai, yang kedua dikaitkan apa? Doa tadi ba'das salah, selepas bila sembahyang tu lebih harap diterima. Dan yang ketiganya ialah yang terafdal. Mana afdal? Ay aksaru sawaban. Itu mana afdal? Mana aksaru sawaban, terlebih banyak nisbah pahala. Itu makna afdal. Lantai ni kita apa afdal? Afdal le. Afdal mana aksaru sawaban, terlebih banyak nisbah pahala. Bahawa dalam menyuruhkan sultan
atau naibnya. Sultan makna raja, pemimpin disuruh ataupun melalui maknanya naib dia, akan segala manusia dengan berbuat amal kebajikan. Itu di antara dia. Misalnya seperti memberi sedekah. Sebab dalam hadis as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ini menolak akan bala. Adakah sedekah itu sendiri menolak? Tidak, sebab tu maksudnya. Sedekah itu menjadi sebab Allah SWT menolakkan akan bala. Jadi bila bersedekah tu, mudah-mudahan dapatlah dia tertolak daripada kemarau yang panjang. Dan memerdekakan sahaya. Kalau ada saya, merdekakan saya. Itu semua amalan-amalan yang besar pahala ni. Dan taubat daripada dosa ni yang paling besar kali. Ya, sebab mana zahar al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di darat, di laut, bala yang sampai punca dia apa? Tangan-tangan manusia. Aibirtika bil ma'asi, dengan membuat maksiat. Dia buat maksiat degil sangat, Tuhan hantarkan bala. Itu contoh ni. Dia oleh kerana itu kita bertaubat. Ya, maka taubat itu membawa rahmat daripada Allah Taala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara. Yang mana minta ampun oleh seluruh kamu sekalian kamu akan Tuhan kamu. Sebab Allah Taala itu Ghaffar, Maha Pengampun. Bila kamu minta yursila samaa alaikum midra, Tuhan akan turunkan hujan. Itu makna antara kaitan bahawasanya istighfar menarik akan rezeki daripada Ta'ala. Makna sebab Allah Ta'ala turunkan akan rezeki bila seorang tu banyak istighfar. Kalau tanya nak murah rezeki apa? Banyak istighfar. Dalil tu ayat tadi tu. Dan taubat daripada segala dosa, besar, kecil, zahir, batin, semua minta ampun. Dan bertaubat. Dia dua-dua tu wajib. Taubat maknanya penyesalan, an-nadam wa taubah. Penyesalan, azam tidak akan ulang lagi, dan ikhlak tinggal benda itu. Tergelau dengan Ta'ala. Kalau dengan makhluk, istihlal, minta Allah settle. Itu makna taubat. Yang kedua istighfar. Istighfar makna talabul maghfirah. Kita minta keampunan. Dua-dua tu wajib. Ya, dua-dua tu adalah wajib. Dan mengembalikan hak segala mereka yang terinyai. Kalau dia ada zalim, ambil hak orang, khianat hak orang, tipu hak orang, semua mengaku je lah. Pergi serahkan balik. Ya, kalau ada mengumpat, dia kata minta maaf, sebab ni kita nak tarik ni, bala dah turun. Ya, supaya selesai kan benda ni, Allah Ta'ala turunkan rahmat balik. Dan sunat bahawa menyuruh sultan dan naibnya akan mereka itu dengan mengerjakan puasa 4 hari. Ya, iaitu 3 hari berturut-turut dahulu daripada pergi ke padang. 3 hari straight puasa. Dan sehari iaitulah keempat tu, tatkala pergi ke padang untuk semayang istisqa beramai-ramai itu. Puasa dulu 3 hari, kemudian pergi. Dia. Maka dengan suruh sultan atau naib, jadilah puasa itu fardu. Ya. Asal ni puasa itu sunat. Bila arahan saja daripada sultan, daripada raja, jadi wajib. Dipanggil wajib arid. Wajib yang baru datang dengan sebab arahan daripada sultan, daripada raja. Sebab raja bila arah wajib kita buat sekiranya benda itu tidak mungkar. Ya, tapi kalau benda itu mungkar, dia ajak pergi tengok konsert. Buat apa tuan konsert tu, tak payah pergi. Kan? Tu kerja setan ni. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk bila makhluk tu derhaka pada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak derhaka, wajib kita kena taat. Maka wajib atas yang kuasa daripada mereka itu puasa 4 hari dan wajib berniat pada malamnya. Ya, itu cara dia. Ini cara yang paling afdal. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu mengerjakan tiap-tiap yang disuruh sultan dengan dia. Misal seperti memberi sedekah. Dia boleh bersedekah, duit dia banyak, sultan kata beri sedekah, dia kena beri tu. Ya, mana wajib situ dia kena taat, sebab benda tu benda yang tidak maksiat, benda tu makruf, wajib dia kena taat. Dan memerdekakan saya dan sebagainya. Maka pada hari yang keempat hendaklah keluar mereka dari ramai-ramai ke padang dengan puasa serta memakai pakaian yang buruk-buruk lagi berjahit. Kalau ada pakaian bertampar-tampar tu lagi bagus pakai. Tapi jangan tampar tu jenis
jenis niat lain kan. Slow apa, kalau jinding dia ada bulu-bulu ke apa, itu lain macam je. Itu macam mak ragat. Ini maksud dia izharul fakir. Terpakai baju buruk tuan-tuan, sebagai orang fakir, tapi bersih dan menutup aurat. Itu maksud dia. Sebab kita nak menarik rahmat, tahaqqaq bi fakrika yamudduka bi inaih. Kita nak minta di Tuhan yang Maha Kaya, mesti tahqiqkan fakir. Maka di antara zahir tahqiq yang fakir, dengan pakaian pun kita izharkan, nyatakan. Pakaian itu buruk je keluar. Tu. Jangan pakai pakaian macam pegawai besar kan. Dengan blue jacket, dengan necktie apa semua, itu lain macam boleh, tak ada masalah, sah mayang. Tapi lebih afdal zahirkan fakir kita dengan Ta'ala. Dan jangan memakai bau-bauan. Sini tak pakai bauan, tapi kena mandi lah. Kau pening kepala orang busuk lah. Bersih saja dah pergi. Dan perhiasan, mana jangan memakai bau-bauan dan perhiasan, sebab terlambang kemewahan, lambang ke mana orang yang senang. Kita nak zahirkan fakir. Dan jangan memakai pakaian yang baru. Kalau ada dia pun, walaupun di jutawan, milianan sekali, jangan pakai ketika tu. Pakai yang buruk aja. Mana supaya nak zahirkan fakir. Habis tak boleh pakai haram ke? Tidak. Ni adab dia panggil. Beradab supaya mudah menarik rahmat Allah Ta'ala. Sebab dalam Quran kata innamas sadaqat lil fuqara. Semua sedekah tu dibagi pada orang fakir. Bagaimana bila tahqiq fakir, dia layak menerima sedekah. Itu sedekah zahir, yakni batin, rohani dia ni. Bila kita fakir dengan Ta'ala, cepat dapat. Jangan memakai pakaian yang baru, jika berjahit sekalipun, tapi baru nampak cantik. Jangan pakai buruk, tapi yang bersih, lagi menutup aurat. Hingga hendaklah disucikan mereka dirinya dengan bersugi dan mandi, dan menghilangkan bau-bauan yang keji. Habis minyak wangi tak suruh sini, atar tak payah pakai. Dan hendaklah pergi mereka itu ke padang pada suatu jalan yang satu, dan kembali mereka padanya pada jalan yang lain. Mana ambil dua jalan, pergi jalan lain, balik jalan yang lain. Dan sunat keadaan mereka itu merendahkan diri. Semua yang jalan kalau boleh tunduk dia, merendah dan menghinakan diri, serta berhajat pertolongan Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Dan tetap mana hati dia, maknanya tetap sabit kepada Allah Ta'ala, mana tetap hati dia dengan Tuhan. Terkala berkata-kata dan berjalan, hati dia dengan Tuhan. Dipanggil wukuf qalbi dia kan. Dan duduk serta hadir hati mereka itu, mana kepada Allah Ta'ala. Dan penuh ia dengan takut, menegerun akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada adab untuk kita menterjemahkan fakir kepada Tuhan, supaya mudah sampai madad atau bantuan tadi. Dan sunat bawa keluar mereka ke padang serta segala orang tua-tua. Orang tua-tua semua bawa. Dan daripada laki-laki dan perempuan, dan segala kanak-kanak bawa habis semua sekali. Dan jikalau tiada memayas sekalipun, walaupun budak, dan segala binatang, ada lembu, kambing, kebau, bawa semua sekali. Tapi asinglah, kau duduk sekali sondol. Asing ke tempat. Laki perempuan tu asinglah, jangan bercampur pula. Nak minta bawa maksiat pula kan, bercampur laki betina untuk aurat kan, kacau je. Jadi maknanya bawa sekali asing kan, supaya nak menzahirkan semua. Mungkin doa-doa binatang tu lebih makbul kan. Maka didirikan akan dia pada sebelah tempat lah, mana asing. Binatang pun semua asing tempat sebelah tempat. Dan makruh membawa keluar segala kafir zimmi. Kafir walaupun di zimmi. Kalau harbi boleh perang, macam mereka apa nama tu Yahudi semua, kafir bapa bapa harbi tu. Ada pun kafir zimmi, mana kafir zimmi, kafir yang duduk dalam negara Islam, yang taat kepada hukum Islam dan tidak ada bercadang untuk mengambil tanah air umat Islam. Kalau dia ada cadang nak ambil, itu kafir harbi. Itu tafsiran daripada Al-Alim Mu'allamah Syekh Ahmad Mufti Negeri Sembilan dulu. Kafir kalau dia ada niat nak ambil bumi Islam waras jengkal, tu kafir harbi gitu. Kafir zimmi ni kafir yang diduduk, tak ada masalah. Kita pun ada jaga dia punya kemaslahatan ni. Maka dia tak payah bawa lah. Sebab kita nak minta ni biar orang mukmin ni. Tetapi jika datang mereka sendiri, kita tak ajak dia, tengok ramai dia datang ni, maka jangan dilarang, biarlah. Tapi hendaklah disebelahkan tempatnya, jangan campur. Jangan diberi bercampur dengan orang Islam. Ketiga tu, kita nak munajat kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian maka sunat sembahyang mereka 2 rakaat, seperti sembahyang hari raya. Pada mana dia punya ni, seperti ni, qabli tamsil tu, seumpama. Misal dia
Seperti malam hari raya pada segala takbir. Ya, pada rakaat yang pertama 7 kali. Ya, semai gaya kan lagi Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, Allahu akbar. Cuma dalam sembahyang ni kita selangkan dengan istighfar 7 kali. Dan pada kedua, mana rakaat kedua sebelum Fatihah tu 5 kali takbir dengan yakin serta mengangkatkan kedua tangan sama macam hari raya takbir. Ya, ketika takbir tu, dan berhenti antara tiap-tiap 2 takbir serta membaca barang yang dibaca pada antara tiap-tiap 2 takbir hari raya. Ya, dan dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Qaf. Ya. Jadi baca kalau bersama dengan hari raya, baca apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Habis. Kemudian sunat dibaca surah Qaf atau surah Sabbih isma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua surah Iqtarabatis Sa'ah. Baca Fatihah surah Qaf. Tidak baca Sabbihis dan apa? Surah Iqtarabah. Atau surah Al-Ghasyiyah. Baca dengan nyaring. Sebab tak lazim daripada sembahyang siang tu perlahan. Ada juga yang kuat, sini kuat. Dan tiada baginya waktu yang tertentu. Ya, hanya dikerjakan akan dia pada tiap-tiap ketika. Malam pun boleh, siang boleh. Tapi waktu yang terafdal mengerjakan seperti sembahyang hari raya jua. Ya, ketika matahari naik macam sembahyang raya waktu ni. Dan nak dibaca 2 khutbah seperti khutbah hari Jumaat pada segala rukun dan segala sunat. Ya, itu. Dan pada segala syaratnya. Tetapi jika dibaca 1 khutbah saja, maka itu memadai. Dibaca 1 khutbah saja habis sekali je, boleh juga. Seperti khutbah gerhana. Dan harus keadaan khutbah itu dahulu daripada sembahyang. Macam Jumaat mana dahulu kan? Boleh, tak ada salah. Tetapi kalau dibuat terafdal dan lepas tu terlagi baik. Tetapi bahawasanya adalah khutbah itu kemudian daripada sembahyang atau terlebih afdal. Kemudian sunat dibaca. Sunat dia membaca tadi selang-selang khutbah tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahalazim, aku mohon akan Allah Taala keampunan, Tuhan yang maha besar, lagi pula yang tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang hidup lagi yang mentadbir, mendirikan segala mawjudat. Wa atubu ilaih, dan aku taubat. Itu 2 itu. Istighfar 1, bawah tu wa atubu, itu mana taubat, dan aku kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul, boleh baca huwal hayyu, boleh baca. Kalau baca al-hayyah, ya, dia jadi maknanya sifat. Ya, bagi lafaz Allah. Allah mana? Al-Hayya. Kalau dibaca Al-Hayyu, dia jadi khabar bagi huwa. Huwa atau ada apa? Al-Hayyu. Ya, dua-dua balik dia sahal i'rab, sahal makna, sahal i'rab. Habis. Kan dengar baca huwa, Al-Hayyu ada, ni Al-Hayya ada. Boleh dua-dua boleh baca. Dan sudah dibacakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pada permulaan khutbah yang pertama 9 kali. Ya, kalau dalam hari raya dia baca apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia takbir. Maka dalam sembahyang istisqa ditukar dengan istighfar sebab meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca 9 kali sama. Dan permulaan khutbah yang kedua baca 7 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 7 kali, ganti takbir sebagaimana dalam sembahyang hari raya. Dan sunat berbanyak-banyak membaca istighfar di dalam khutbah tu. Baca-baca khutbah berhenti baca istighfar, baca-baca khutbah istighfar balik. Itu sunat. Disulam, selang-selangi dengan istighfar, sebab istighfar itu menarik kurnia Allah Subhanahu wa taala, menarik redha dan kurnia dia. Dan disudahi khutbahnya dengan istighfar juga. Dan sunat pada setengah khutbah, pada sama tengah-tengah khutbah tu baca apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilas samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu makna kita ambil tafawul daripada ayat ni. Minta ampun selain kamu akan Tuhan kamu, sungguhnya Allah tu Ghaffar. Kalau Ghafir pengampun, kalau Ghaffar maha pengampun. Masalah dia panggil sirah mubalaghah. Jawab dia, yursila alaikum, nanti Allah akan utuskan, maknanya langit atas kamu. Maknanya apa? Turunkan hujan tu yang lebat maknanya. Dan memberi madat, memberi bantuan akan kamu dengan amwalin wabanin, harta benda, ya, dan anak cucu, dan menjadikan bagi kamu tadi apa? Jannatin, ya, mana kebun-kebun, jalan anhara, dan membentuk sungai-sungai sebagai benda yang diperlukan dalam pertanian, pencocokan, mana tanaman mana. Itu maknanya daripada istighfar adalah Tuhan ke tadi. Itu lari daripada sini, istighfar membawa sebab rezeki dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunat bagi khatib membaca doa di dalam, ya, dalam khutbah yang pertama tu. Sunat bagi khatib baca dalam khutbah pertama dengan nyaring. Dan segala doa yang dibaca bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah baca. Sunat kita baca mengikut mana akan cara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tu maknanya. Habis. Ya, itulah amat banyak, setengah daripadanya doa dipanggil doaul qurb. Ya, itulah la ilaha illallahul hakim, la ilaha illallahur rabbul arsyil azim, la ilaha illallahur rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi ada doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, ada setengah daripadanya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu setengah daripada doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan setengah daripada doa Nabi kita Muhammad SAW ialah Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'ah. Allahumma askina baca jamaah. Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an ghadakan, ya, hajlalan atau majlalan sahhan tabakan daiman. Allahumma askina al-ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal baladi wal bahaim wal khalqi minal awai wal juhdi wad dhaqni ma nashku illa ilaika. Allahumma anta lana wa adri lana ad-dar'a wa asqina minal barakati samai wa anbit, ya, wa ambit lana min barakatil ardi. Allahumma arta anna al-juhda wal ju'a wal ara waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar farsilis samaa alaina midrara. Itu juga di antara doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tatkala dibaca oleh khatib, ya, sepertiga khutbah yang kedua, maka sunat bagi ketika itu menghadap kiblat, ya. Khatib itu menghadap kiblat kerana membaca doa. Dia baca doa dia pusing. Dan hendaklah bersungguh-sungguh khatib membaca doa pada ketika itu dengan perlahan dan dengan nyaring, mana suara itu tenggelam timbul, ya. Dan demikian lagi segala manusia hendaklah mereka itu bersungguh-sungguh membaca doa pada ketika itu sama-sama baca. Apabila dibaca doa oleh khatib tadi dengan perlahan, maka hendaklah mereka membaca doa dengan perlahan-lahan. Dan apabila dibaca doa oleh khatib dengan nyaring, maka hendaklah sekalian mereka itu mengucap amin dengan nyaring. Dan ditaruhkan oleh mereka itu belakang tangannya ke langit. Dia taruh belakang tangan dia ke langit terbalik.
apabila minta doa kerana menolak balak. Tolak balak, langit. Kalau minta mana manfaat, mana dengan perut nak naik bibutu ni akfi, mana dengan perut nak jadi ni. Sebab kiblat doa ialah as-sama. Bila menolak bala, jikalau pada masa yang lagi akan datang sekalipun, dan berpatutan demikian itu dengan kelakuan yang menolakkan suatu, yang mana tak nak kita pusing dan ditadah oleh mereka itu akan tapak tangan ke langit apabila minta doa kerana menghasilkan suatu, supaya berpatutan demikian. Maknanya sesuai lah bila minta begini. Kalau tak nak begitu, kalau kata nak kita nak, kan? Kalau kata tak nak macam ni, itu nak ya, kalau dia nak kan macam ni, kalau tak nak boleh ya, kalau tak nak mana terbalik ke tangan itu. Kalau sekiranya memohon, maka doa dengan butuh ni afkafi, makna dengan perut anak jari mereka. Itu di antara apa, isyarat doa yang dikehendaki dengan perut anak jari. Kalau tidak, pusingkan, itu maknanya. Allah. Dan ditadahkan oleh mereka belakang tangannya ke langit apabila minta doa kerana menolakkan bala, jikalau pada masa lagi akan datang sekalipun, dan berpatutan dengan demikian itu kelakuan yang menolakkan sesuatu. Dan ditadahkan oleh mereka itu tapak tangan ke langit, sebagaimana biasa kita buat itulah. Apabila minta doa kerana menghasilkan sesuatu, supaya berpatutan demikian itu dengan kelakuan yang mengambil akan sesuatu. Orang ambil sesuatu dengan apa? Tapak tangan, tak ada ambil macam tu. Itu setengah daripada apa, cara berdoa yang diajar, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi sunat sekian yang hendaklah ada dalam doa itu, Allahumma innaka amartana bi du'aika wa wa'adtana bil ijabati wa qad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana, Allahumma famnun alaina bil maghfiratin ila akhirah. Allahumma innaka amartana bi du'aik ila wallahu a'lam.